Selamat pagi, salam sejahtera bersama kami di Awani Pagi. Saya Nala Huda bertemankan rakan setugas Hafizi Rosli dan banyak perkembangan semestinya pasti fokusnya pada COVID-19 dalam negara dan juga luar negara. Dan kita nak lihat kepada statistik global dahulu. Kita seperti biasa merujuk kepada Johns Hopkins University yang mengumpul data itu dan mengemaskinikan data itu setiap hari. Kalau kita lihat angka kes positif COVID-19 pada tahap global sudah pun mencecah lebih 1,511,104. Ini sudah mencecah angka lebih 1.5 juta di seluruh dunia, yang mana kita lihat Amerika Syarikat masih mencatatkan kes tertinggi, di mana epicenter atau pusat penularannya adalah di bandar New York, diikuti dengan Spanyol, Itali, Perancis, Jerman, dan negara-negara Eropah ini menjadikan Eropah sebagai epicenter penularan pusat penularan COVID-19 di seluruh dunia. Dan kita juga melihat kepada angka kematian yang turut meningkat, kebanyakannya masih lagi di Itali, diikuti dengan Spanyol, Perancis dan juga di UK, dengan peningkatan antara yang tertinggi dicatatkan di UK dalam masa 24 jam. Dan kita juga ingin melihat dari segi statistik mereka yang telah pun pulih ataupun sembuh adalah sebanyak 328,661, di mana China mencatatkan jumlah mereka yang sembuh paling tinggi sebanyak 77,000, diikuti dengan Spanyol 48,000 dan juga di Jerman sebanyak 46,300. Itu adalah melihat kepada statistik di luar negara. Dalam masa yang sama kita juga ingin melihat statistik di Malaysia, iaitu kita sudah pun ketahui setiap hari Kementerian Kesihatan Malaysia akan mengemaskini jumlah dari segi kes baru, dari segi kematian dan juga dari segi mereka yang sudah pun pulih sekitar pukul 4 ke 5 petang. Jadi ini merupakan statistik yang kita ada sehingga pukul 12.30 hari semalam. Jika anda saksikan, ini laporan kita nak kongsikan kepada anda semua. Jumlah masa pulih atasi kes baru, iaitu 2 kematian lagi direkodkan. Dan perkembangan terbaru pandemik COVID-19 di Malaysia pada Rabu, iaitu pada semalam, menyaksikan sebanyak 166 kes telah pulih dan dibenarkan discharge, dan ini sekaligus menjadikan jumlah community case yang telah pulih sepenuhnya daripada COVID-19 adalah sebanyak 1,487 kes. Itu di Malaysia saja, Naila. Ya, dan pada masa sama yang turut diumumkan Kementerian Kesihatan Malaysia semalam adalah mengenai kluster yang telah pun dikenal pasti oleh pihak berkuasa, yang seperti kita sedia maklum mengenai kluster Masjid Sri Petaling membabitkan jemaah tabligh, iaitu membabitkan sebanyak 1,682 kes. Ini diikuti dengan kluster kedua, iaitu persidangan keagamaan di Kuching dan juga kluster majlis perkahwinan di Bangi, kluster individu sejarah perjalanan ke Itali dan juga subkluster Sri Petaling di daerah Rembau. Jadi kluster Masjid Sri Petaling itu telah pun menjadikan satu subkluster, melahirkan subkluster terbaru di daerah Rembau. Itu yang dikongsikan Kementerian Kesihatan Malaysia menerusi Twitter, dan mereka juga kongsikan perincian yang lebih lanjut mengenai kes-kes yang diumumkan semalam, di mana ada lagi kes-kes yang bawah siasatan, iaitu patient under investigation PUI. Mereka juga melihat kepada kontak-kontak rapat, dan ini graf yang mereka sediakan melihat kepada gelombang pertama dan juga gelombang kedua. Bagaimana agaknya impak ketika kita melakukan PKP itu kita boleh lihat daripada graf tersebut. Dan seperti yang Hafizi maklumkan tadi, kes positif telah pun lebih kurang daripada jumlah mangsa pulih. Tapi apa yang mereka tidak kongsikan setakat ini adalah berapa banyak lagi kes yang masih pending, kes-kes yang telah pun menjalani ujian COVID-19 tapi masih belum diketahui keputusannya. Pending cases itu, nombor atau jumlah itu tidak lagi dikongsikan oleh pihak KKM. Sebelum ni kita lihat sekitar bulan Mac ada mereka kongsikan. Jadi kita ingin lihat kepada kes itu, kerana kalau kita hanya lihat kepada kes positif itu tidak memberikan gambaran penuh, kerana masih ada banyak lagi ujian di luar sana yang kita tidak tahu keputusannya. Baik, kita juga nak melihat kepada pengumuman Majlis Keselamatan Negara semalam bersama Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang semalam mengumumkan beberapa perkara, antaranya adalah berhubung topeng muka yang akan diagihkan secara percuma kepada rakyat. Dan sebelum ni kalau kita lihat perdebatan antara bukan saja dalam negara kita tapi pada tahap antarabangsa juga, perlu pakai topeng muka ataupun tidak. Jadi kita lihat pendirian sudah pun berubah daripada WHO dan juga CDC, Pusat Kawalan Penyakit Berjangkit Amerika Syarikat, yang kini telah berubah
pendirian mereka, katanya topeng muka mungkin tidak akan mampu melindungi kita daripada jangkitan COVID-19, tapi ia boleh melindungi sekiranya kalau kita positif, kita boleh kurangkan risiko jangkitan itu kepada orang lain. Jadi susulan itu kita pun lihat KKM mengambil keputusan untuk mengagihkan sebanyak 24.62 juta topeng muka kepada rakyat. Dan kita dapat saksikan ini kenyataan daripada Menteri Kanan Kluster Keselamatan iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang menyatakan topeng-topeng muka ini akan diedarkan ke Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri dan daerah untuk diagihkan kepada setiap isi rumah. Dan katanya ia akan diagihkan secara percuma, maknanya rakyat tidak perlu membayar topeng muka ini, iaitu percuma kepada 4 keping topeng muka bagi setiap isi rumah seluruh negara seperti yang disyorkan Kementerian Kesihatan Malaysia, dan difahamkan 24.62 juta topeng muka sedang dalam proses pengedaran oleh Angkatan Pertahanan Awam APAM yang diedarkan ke Majlis Keselamatan Negeri, dan seterusnya akan diedarkan pula melalui Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah dan diagihkan ke rumah melalui petugas Barisan Hadapan. Dan berhubung proses penghantaran ke Sabah dan juga Sarawak, beliau berkata ia akan digerakkan menggunakan penerbangan khas Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM pada Jumaat ini, dan juga topeng-topeng muka ini dibeli oleh kerajaan untuk diedarkan kepada rakyat. Dan sebelum ini kita telah pun ketahui satu berita iaitu mengenai kerajaan telah mengumumkan untuk memberikan topeng muka, dan ini adalah proses di mana mereka akan mengedarkan topeng muka kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan jadi apa yang Naila katakan sebentar tadi menjadi perdebatan. Sebelum ini ada pakar-pakar menyatakan perlu memakai topeng muka di tempat awam, dan apabila kita melihat kepada kekurangannya topeng muka ini, ada juga pakar-pakar yang mengatakan hanya mereka yang mempunyai simptom saja perlu memakai topeng muka. Dan kita akan bertanya kepada Encik Razak merupakan editor eksekutif di Astro Awani. Encik Razak, melihat kepada isu ni bagaimana, apa agaknya konklusinya, perlu pakai atau tidak perlu pakai? Apapun kita, Afizi, kita ambil nasihat yang dikeluarkan oleh WHO nombor satu. Tapi apa yang penting adalah mereka di barisan hadapan itu yang perlu diutamakan. Jadi sekiranya ke satu household diberi 4 helai topeng muka, ini bermakna apa? Adakah ini bermakna bahawa keempat-empat itu hanya untuk kegunaan ketua rumah itu sendiri? Sebab kalau kita tengok waktu stay at home order ni, sudah tentu ketua rumah kena keluar untuk membeli barangan-barangan keperluan. Jadi saya rasa kalaulah 4 keping itu dikira memadai, bermakna dikhususkan kepada untuk kegunaan ketua isi rumah, bagi ketua isi rumah itu untuk keluar 2 hari sekali ke untuk mendapatkan supply makanan dan sebagainya. Jadi apa yang penting sekarang adalah kita mesti menggerakkan usaha bagaimana bebanan untuk membekalkan topeng muka ini diambil alih oleh individu ataupun persatuan-persatuan. Cuba kita fikirkan cara yang terbaik. Ya. Ada banyak kita dengar bagaimana boleh kita buat sendiri topeng muka. Jadi cuba kita elakkan barangan yang perlu untuk mereka di barisan hadapan supaya kita sendiri menyediakan keperluan kita yang boleh kita gunakan hari-hari. Ya, Cik Razak, saya kira kan, seingat saya sejak Januari lalu kita dah bincangkan tentang pemakaian topeng muka ni, kita ajak pakar cakap perlu atau tidak, dan akhirnya kita lihat adalah sedikit konklusi kepada isu ini. Dan kita juga, saya ingat Cik Razak sudah berbincangkan tentang bazar Ramadan, bagaimana kita nak menyambut bulan puasa dan hari raya ini. Cik Razak, saya ingat dah bincangkan ataupun mengemukakan isu ini sejak Januari lalu apabila kita lihat Singapura sudah pun membatalkan bazar Ramadan, dan kita lihat Menteri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur hari ini mengumumkan tiada bazar Ramadan di wilayah Persekutuan tahun ini, kata Menterinya Tan Sri Anwar Musa. Dan ini melibatkan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, dan katanya Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL, Perbadanan Putrajaya PPJ dan Perbadanan Labuan akan memulangkan bayaran lesen, cagaran dan caj perkhidmatan penjaja dan penganjur yang telah pun diluluskan sebelum ini. Dan kita juga ingin menyaksikan sebelum ini beberapa negeri telah pun mengisytiharkan bahawasanya bazar Ramadan tidak ada di negeri-negeri berkenaan, dan kita dapat saksikan keputusan sebelum ini adalah seperti di negeri Terengganu, Melaka dan juga Negeri Sembilan dilaporkan membatalkan penganjuran bazar Ramadan, dan ia sebagai usaha untuk menyekat jangkitan virus tersebut. Dan ini kalau kita melihat kepada isu penjarakan sosial lah sebenarnya. Jadi mereka ataupun negeri-negeri ini nampaknya mengambil tindakan
merupakan satu langkah proaktif untuk mengelakkan daripada terus menularnya atau terus merebaknya penularan wabak COVID-19 ini, dan juga kita ingin menyaksikan daripada usaha ataupun daripada inisiatif kerajaan negeri untuk membatalkan bazar Ramadan dalam kita ingin mempromosikan penjarakan sosial itu sebenarnya wujud satu lagi inisiatif sebenarnya. Tidaklah kita hanya membatalkan bazar Ramadan saja, kita tidak memberikan option kepada mereka. Ini satu option yang diadakan kepada peniaga-peniaga, iaitu Kerajaan Selangor akan melancarkan e-bazar Ramadan pertama dan Grab sebagai penghantarnya. Apa laporannya, Naila? Ya, ini susulan pembatalan penganjuran bazar Ramadan di Selangor yang dijangka akan menjejaskan pendapatan hampir 17,000 peniaga dan penjaja. Jadi, Kerajaan Selangor mengumumkan akan melaksanakan satu inisiatif pembelian dalam talian online bagi menggantikan bazar Ramadan yang selalunya berkonsepkan fizikal. Ini sangat menarik, kata Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari. Ekosistem keusahawanan baru bakal menyaksikan kerjasama syarikat penghantaran Grab Malaysia bertujuan membolehkan para peniaga menjana pendapatan pada bulan puasa. Dan bazar ini dinamakan e-Bazar Ramadan Selangor Grab, dan ia juga dapat memberi peluang kepada rakyat Selangor untuk terus membeli juadah berbuka puasa seperti yang kita praktikkan sebagai tradisi. Dan katanya sebanyak 15 lokasi telah dikenal pasti sebagai lokasi pelaksanaan untuk dijadikan dapur berpusat ataupun central kitchen. Dan di peringkat kerajaan negeri, pelaksanaan ini akan diselaras oleh Menteri Besar Pemerbadanan MBI dan juga Hijrah. Jadi ini satu inisiatif yang sangat-sangat menarik. Kita akan lihat bagaimana pelaksanaannya. Kita akan lihat bagaimana Grab juga akan cuba untuk menampung mungkin permintaan yang sangat-sangat tinggi. Kalau kita lihat di Selangor, bazar Ramadan itu sangat meriah, dan juga di beberapa negeri lain kita akan lihat mungkin negeri lain juga akan mengikuti trend ini, sama ada akan adakan bazar digital itu. Dan cakap tentang corak pemakanan, kita juga nak melihat kepada satu data yang dikongsikan saya kira 2 hari lepas oleh Jabatan Perangkaan, dan mereka ceritakan tentang bagaimana corak perbelanjaan dan juga corak pemakanan rakyat Malaysia telah pun berubah ketika dalam tempoh PKP ini. Dan umum mereka secara purata perbelanjaan isi rumah telah turun 55% sejak mula PKP ini pada 18 Mac. Dan ini melihat kepada keseluruhan perbelanjaan isi rumah yang juga termasuk perbelanjaan kewangan, contohnya bayar cukai, KWSP dan sebagainya. Jadi ini penurunan sebanyak RM3,504, dan ini sebelum PKP purata melihat kepada purata perbelanjaan isi rumah sebenarnya adalah sebanyak RM6,317 sebulan ini secara puratanya. Dan ini juga melihat kepada jenis-jenis perbelanjaan yang dilakukan oleh rakyat Malaysia, dan ini graf yang mereka sediakan atau carta yang mereka sediakan melihat kepada penurunan paling besar direkodkan dalam kategori pakaian dan kasut, iaitu penurunan sebanyak 95%. Secara puratanya rakyat Malaysia berbelanja sebanyak RM136 sebulan untuk pakaian dan kasut, dan ini telah menurun sebanyak 95% hingga menjadikan hanya RM7 sahaja. Dan kita akan melihat apa mungkin impak ini kepada jualan hari raya yang akan datang. Dan antara lain juga kita mencatatkan penurunan besar dalam kategori pengangkutan, iaitu sebanyak 89%. Sebelum ini rakyat Malaysia berbelanja sebanyak RM553 secara purata dalam pengangkutan, mungkin minyak kereta dan juga LRT dan sebagainya. Kini menurun sebanyak RM61 sahaja. Ini juga melihat kepada harga minyak yang juga telah turun. Jadi ini peningkatan yang penurunan yang sangat drastik kita lihat dalam perbelanjaan rakyat Malaysia. Dan bercakap mengenai perbelanjaan rakyat Malaysia dalam tempoh PKP ini, semestinya kita ingin juga melihat ada the good side untuk PKP ini, iaitu tikus tidak mungkin pupus. Ini masa untuk menghapus. Melihat kepada haiwan perosak itu sendiri, kemungkinan akan berkurangan dan sebagainya. Kita nak tanya kepada Cik Razak, apa laporannya mengenai ini, Cik Razak? Fizi, kalau kita tengok kat luar kan, selalu kalau di luar warung, kalau pagi-pagi kita tengok ataupun malam lah, tikus berkeliaran. Ada yang berdansa, ada yang bermain, ada yang berlari-lari. Tapi sekarang ni mereka muncul di siang hari. Kenapa? Sebab mereka lapar. Mereka keluar daripada lubang-lubang bawah tanah untuk mencari makan. Dan ada juga kalau kita tengok dalam video, banyak menunjukkan tikus sama sendiri berlari-lari ataupun berlaga sebab fighting over scraps. Jadi ini adalah masanya kita mengambil peluang pihak berkuasa tempatan bagaimana nak menghapus
menghapuskan masalah tikus. Tapi kalau kita tengok dari segi bazar Ramadan, ya, bukan sahaja mereka yang menjual makanan, tetapi mereka juga yang menjual pakaian, kuih-kuih muih. Jadi mereka juga perlu mengambil kesempatan ini untuk mencari bisnes model baru supaya walaupun sedikit kurang meriah tahun ini, tetapi dapat juga perniagaan itu berjalan. Tapi saya nak tinggalkan satu pantun lah tentang bazar Ramadan ni. Tiada bazar, tidak mengapa. Ini bermulanya kita ubah selera. Tak perlu bersesak, order sahaja. Tumpu ibadat, puasa sempurna. Baik, itu kata-kata ataupun pantun daripada Encik Razak. Seperti biasa sebelum ini kita merindui pantun daripada Encik Razak sebenarnya. Dan bercakap mengenai COVID-19 ini satu laporan yang perlu kita ikuti, iaitu melihat kepada laporan daripada Profesor John Francis yang telah pun mengetuai majlis saintifik, iaitu telah pun menyatakan obesiti jadi risiko besar jika dijangkiti COVID-19. Dan sebelum ini kita dengar kebanyakan mereka yang maut disebabkan oleh COVID-19 adalah mereka yang lanjut usia, berumur lebih daripada 50 ataupun mungkin daripada 60 tahun. Dan kali ini satu cabaran yang besar sekali kita hadapi, iaitu apabila mereka yang ada obesiti menjadi risiko besar jika dijangkiti COVID-19. Dan ini laporannya, iaitu orang yang berkelebihan ataupun berlebihan berat badan berisiko tinggi jika dijangkiti coronavirus. Dan Amerika Syarikat berada dalam situasi bahaya kerana tahap obesiti yang sangat tinggi di negara itu. Dan itu ujar Ketua Epidemiologi Perancis pada Rabu. Dan turut dinyatakan berkaitan dengan epidemik itu, berkata seramai 17 juta daripada rakyat Perancis yang berjumlah 67 juta berisiko tinggi terhadap COVID-19 disebabkan faktor usia sudah mempunyai penyakit tertentu. Dan anda boleh saksikan laporan ini di astroawani.com. Ya, banyak laporannya di astroawani.com dan kita akan juga bersama seorang pelajar Malaysia di United Kingdom untuk berceritakan tentang pengalaman pelajar di sana. Tapi sebelum kita berhenti seketika, kita juga ingin melihat kepada berita yang mengejutkan semalam apabila penyanyi Indonesia yang cukup terkenal dengan lagu January, Glenn Fredly, meninggal dunia pada usia 44 tahun semalam, 6 petang waktu tempatan di Indonesia. Dan kabar tersebut dimaklumkan oleh rakan rapat beliau yang juga penyanyi, Tompi. Dan media Indonesia juga melaporkan Glenn meninggal dunia di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta akibat meningitis. Dan jadi sebelum kita berinteraksi seketika, kami nak tinggalkan anda dengan sedikit sedutan lagu yang cukup terkenal, January, dan kita akan kembali selepas ini. Bertemu kembali di Awani Pagi dan kami nak kongsikan mengenai perkembangan pelajar Malaysia di United Kingdom. Kita lihat semakin ramai pelajar-pelajar Malaysia yang pulang selepas mereka pun dinasihati oleh pihak Wisma Putra untuk pulang sementara penerbangan komersial masih dibenarkan untuk keluar masuk negara itu. Jadi kita akan terus bersama Muhammad Hanif Maknur yang berada di Gloucester, United Kingdom, merupakan pelajar Universiti Gloucestershire dan juga ahli jawatan-kuasa eksekutif Majlis Perwakilan Pelajar United Kingdom dan AIR ataupun terkenal sebagai UKEC. Saya kira pertubuhan pelajar Malaysia terbesar di UK. Jadi Hanif, kita nak tahu bagaimana keadaan pandemik COVID-19 di UK ketika ini dan apa agaknya kebimbangan yang dikongsikan oleh pelajar Malaysia di sana. Okey, terima kasih. Tentang keadaan Gloucester, keadaan di UK, apa yang boleh saya katakan keadaan tenang dan selamat. Kita dapati masyarakat setempat memang mematuhi arahan-arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa United Kingdom, di mana mereka duduk dalam rumah dan amalkan segala arahan-arahan yang diberikan. Dalam masa yang sama juga, universiti, sekolah, pejabat-pejabat ditutup dan juga restoran-restoran dibuka hanya untuk penghantaran. Pasaraya dan bank juga dipendekkan waktu perkhidmatan, di mana saya kira dia adalah lebih kurang sama dengan
apa yang berlaku dekat Malaysia. Tapi apa yang menariknya, kami dekat sini masih boleh keluar untuk melakukan aktiviti seperti berjoging dan berbasikal. Perkara ini kita boleh lakukan hanya berseorangan ataupun maksimum 2 orang, di mana orang kedua adalah dari kediaman yang sama. So saya kira benda ini agak berbeza dan apa yang boleh katakan keadaan terkawal dan tenang. Hanif, kalau kita lihat berdasarkan kepada jumlah kes di United Kingdom saja, lebih daripada 60,000 kes dicatatkan sehingga kini. Dan kalau kita nak saksikan, mungkin ada daripada pihak Hanif sendiri ataupun pelajar-pelajar Malaysia ada berhubung dengan kedutaan Malaysia di sana, mungkin ada keperluan untuk pulang ke Malaysia ataupun terus berada di UK atau bagaimana? Okey, bagi pihak UKEC, kami, apa yang data yang kami perolehi, 80% daripada hampir 17,000 pelajar-pelajar Malaysia yang berada di United Kingdom telah pulang. So baki 20%, lebih kurang 4,000 masih berada di sini. Suruhanjaya Malaysia, Suruhanjaya Tinggi Malaysia di London telah membuat inisiatif di mana mereka on standby 24 jam. Sekiranya ada perkara-perkara ataupun masalah-masalah yang dihadapi, kami boleh menghubungi pihak-pihak sepabrik di mana mereka boleh membantu. Dan juga saya percaya universiti-universiti di United Kingdom juga membantu pelajar-pelajar lokal ataupun international. Arahan-arahan, maklumat-maklumat sentiasa disampaikan tentang pelajar-pelajar yang menghadapi dilema. Perkara ini masih ada lagi. Saya boleh, apa yang boleh saya bagi tahulah. Sebab dilema pelajar, ada beberapa perkara yang terjadi beberapa minggu lepas, beberapa hari lepas, di mana ada percanggahan kenyataan daripada Kementerian Luar Negeri di mana mereka memberitahu rakyat Malaysia dan student untuk balik secepat mungkin. Dan beberapa hari selepas itu juga Kementerian Pengajian Tinggi mengeluarkan kenyataan supaya pelajar tinggal di negara di sini. So, perkara-perkara ini membuatkan pelajar masih berfikir, tapi apa yang dapat saya katakan sebelum total lockdown ni, saya harapkan tak ada total lockdown. So, option untuk pelajar balik ke Malaysia anytime tu masih terbuka lah. Dan saya percaya Suruhanjaya Tinggi Malaysia di London dan juga badan-badan yang berkaitan, badan-badan kerajaan yang berkaitan akan membantu pelajar-pelajar sekiranya kami menghadapi masalah. Ya Hanif, dan kalau kita lihat rata-ratanya saya rasa diaspora Malaysia bukan saja pelajar tapi mereka bimbang dengan cara pandemik COVID-19 ditangani di sana, dan itu antara faktor mengapa kita lihat seperti yang Hanif kata hampir 80% pelajar Malaysia yang telah pulang. Jadi itu masih menjadi pilihan kepada mereka untuk pulang ataupun tidak, seperti yang Hanif kata ada pencanggahan dari kementerian. Tapi itu pasti menjejaskan pelajar yang mungkin kurang berkemampuan untuk membeli tiket pulang itu, kerana itu tidak mereka tidak menerima sebarang bantuan kewangan untuk membeli tiket penerbangan itu. Jadi bagaimana Hanif dan juga UKEC melihat kepada isu ini, dan juga adakah pelajar-pelajar di sana berada dalam situasi yang amat terdesak dan memerlukan bantuan kewangan atau sebagainya? Okey, berkaitan dengan cara penyelenggaraan Kementerian NHS di sini, NHS adalah Kementerian Kesihatan di Malaysia. Cara mereka ada satu perkara yang agak membimbangkan, di mana jika penduduk-penduduk ataupun siapa saja di sini yang menghadapi simptom gejala-gejala yang ringan, kami hanya boleh menghubungi melalui telefon sahaja. Kami hanya perlu kami tidak boleh pergi ke klinik ataupun ke hospital. Kami hanya perlu telefon dan mendapat nasihat hanya melalui telefon. Dan apa yang mereka boleh advise, mereka nasihatkan untuk kita stay dekat rumah, kuarantin 7 hari atau 4 hari. Keutamaan di sini memang diberikan kepada pesakit-pesakit yang kritikal. So perkara ini memang agak membimbangkan. Cara ini memang berbeza dengan apa yang kita dapati di Malaysia. Dan berkaitan dengan pelajar-pelajar yang terdesak, Suruhanjaya Tinggi Malaysia, kami UKEC dan beberapa persatuan pelajar di United Kingdom, kami telah melancarkan tabung untuk membantu pelajar-pelajar. Kita kenal pasti ada 25 pelajar-pelajar yang menghadapi masalah. Kami telah lancarkan tabung untuk membantu mereka, dan alhamdulillah tabung ini berjaya mendapat liputan media juga di Malaysia,
dan kami berjaya mengumpul 5,000 target yang 5,000 pound target yang kami tentukan untuk membantu pelajar-pelajar ni. Kita dapat masa dalam masa 24 jam kita dapat kumpul 5,000 pound sterling. Dalam masa beberapa hari kita dapat mengumpul jumlah keseluruhan 8,000 lebih. So jumlah wang yang dikumpulkan ini kita salurkan kepada pelajar-pelajar, mereka boleh gunakan wang ini untuk pulang ke tanah air dan juga digunakan juga untuk ada yang membayar yuran pengajian, membayar serumah. Pada masa yang sama ada inisiatif daripada Suruhanjaya Tinggi Malaysia di mana mereka ada inisiatif Suruhanjaya Tinggi Malaysia bersama Malaysia Airlines telah buat satu inisiatif memberi 25% diskaun untuk tiket kapal terbang pulang ke Malaysia, pulang ke tanah air. Baik, terima kasih. Terima kasih Muhammad Hanif Mano atas perincian itu merupakan jawatankuasa eksekutif Majlis Perwakilan Pelajar UKEC dan kita sama-sama mendoakan semoga rakyat Malaysia dan juga pelajar Malaysia di United Kingdom dan juga seluruh dunia berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Ya, baik. Banyak lagi perkongsian yang anda boleh lihat di astrooni.com tapi saya kira itu saja perkongsian kami buat jam ini bersama saya Nala Hudang dan saya Hafizul Rosli. Assalamualaikum dan salam sejahtera.